Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, macam mana minggu ni? Selepas 1 minggu kita berehat, 2 minggu kita berehat. Okay, minggu yang pertama itu tentang kita menjalani pentaksiran. Okay, minggu kedua saya buat perbincangan. Dan betul, minggu kedua dan okay, minggu ini kita sambung baliklah dengan kita punya bab 5 matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, sebelum ni kita dah tengok apa itu simpanan, apa itu pelaburan. Masih ingat lagi kan apa beza simpanan dan pelaburan? Simpanan contoh dia simpanan lah, dia masuk dalam ni sama ada inilah dia simpan duit macam biasa, simpan duit dalam bank kan. Ada bank yang ada dividen dia tinggi, interest dia tinggi kan. Okey, pelaburan. Okey, pelaburan, contoh pelaburan pula apa? Pelaburan contoh amanah saham, saham dan juga hartanah kan. Itu adalah pelaburan, mesti ingat kan. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana untuk menyelesaikan masalah. So maksudnya dia beri kita masalah, kita punya soalan dan kita selesaikanlah masalah dia tu. Okey, tengok standard pembelajaran untuk kali ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Nampak? Simpanan dan pelaburan. Saya dah beritahu lah kan. Kita tengok dah apa itu simpanan dan pelaburan sebelum ni. Okey, tengok contoh yang pertama. Puan Zurina, Puan Leong dan Puan Kogi menamatkan perkhidmatan mereka sebagai guru pada tahun yang sama. Mereka menerima wang persaraan sebanyak RM300,000. Mereka ingin membuat pelaburan dengan menggunakan cara pelaburan yang berbeza. Berikut menunjukkan cara pelaburan yang digunakan oleh Puan Zurina, Puan Leong dan Puan Kogi. Okay, tengok macam mana dia melabur menggunakan duit RM300,000 ni. Okey, tengok Puan Zurina. Puan Zurina melabur RM300,000 dalam syarikat kerlipan dengan membeli saham yang berharga RM2 seunit pada tahun tersebut. Beliau menerima dividen sebanyak 2% daripada syarikat tersebut. Okey, jadi ini dia apa? Dia saham lah kan. Dia saham, dia bukan amanah saham, dia saham sebab dia terus beli dekat syarikat tersebut. Okey, yang kedua, Puan Leong. Puan Leong menyimpan RM100,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank. Kadar faedah yang diperoleh adalah 1% setahun dan RM200,000 disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, masih ingat lagi kan simpanan? So kita tengok pula untuk Puan Kogi. Puan Kogi membeli sebuah rumah teres kos sederhana yang berharga RM150,000 secara tunai dan menyewakan rumah tersebut dengan kadar sewa RM700 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, di mana Puan Zurina dia menggunakan saham. Puan Leong dia hanya menyimpan letak simpanan dan ada faedah kan, simpanan biasa dan juga simpanan tetap. Dan Puan Kogi pula menggunakan kaedah hartanah dan juga simpanan tetap. Kita tengok siapa. Okey, antara mereka bertiga siapakah pelabur yang paling bijak? Berikan justifikasi anda. Okey, tengok salah satu Okey, tengok Puan Zurina, Puan Leong dan Puan Kogi macam mana dia dapat pulangan atas dia punya pelaburan tu. Okey, tengok yang pertama, Puan Zurina tadi dia bagi tahu dia 300,000 tu dia simpan. So ada dia punya tu 2% setahun. So dividen yang dia dapat adalah RM6,000. Okey, so ROI, masih ingat ROI? ROI adalah itulah nilai pelaburan.
inilah dia punya nilai pelaburan tu RM. So dia dah berapa nilai pelaburan itu? RM 6,000 bahagi RM 300,000 darab 100 kan. Wang yang tadi dividen dia dapat, dia tengok berapa peratus yang dia dapat kan, per dengan yang dia laburkan, yang dia simpan 300,000 kan, darab 100 lah. Sebab ROI ni rate of investment adalah dalam bentuk peratus. So kena darab 100, so 2%. Okey, dividen dan bonus bergantung kepada prestasi syarikat yang dilabur dan keadaan ekonomi semasa. Okey, ni yang didapat ni adalah untuk tahun yang pertama. Tahun yang kedua tak tahu. Kalau dia untung mungkin akan naik lah, tapi kalau dia rugi mungkin akan turun lah. Okey, terusnya tengok Puan Leong. Dia menggunakan simpanan kan, simpanan dan simpanan tetap. Okey, faedah simpanan dia letak 100,000 tu. Okey, dikatakan dapat 1%. 1% kan setahun. So 100 darab dengan 1%, 100,000 darab 1% dapat. So faedah simpanan dia adalah 1,000. Okey, dia kemudian dia labur lagi ataupun dia simpan 200,000 yang di faedah simpanan tetap. Okey, di mana dia faedah dia tadi yang diberitahu adalah 4%. So darab dengan 4%, so dapat 8,000. Jadi ROI dia ialah so apa yang dia dapat 1,000 tambah 8,000 9,000 bahagi dengan jumlah yang dia simpan 300,000 darab 100, so dapat 3%. Okey, beliau menerima pulangan atas pelaburan dalam bentuk faedah sahaja. Yalah, dapat faedah jelah kan. Okey, tengok pula Puan Kogi. Okey, Puan Kogi tadi dia kata dia beli, so dia sewa pula dalam 700 sebulan. So darab dengan 12, so dalam masa 1 tahun dia dapat RM 8,400. Okey, dan selebihnya 150,000 lagi dia simpan di faedah simpanan tetap dengan faedah dia adalah 4%. So 150,000 dalam 4%, so dapatlah 6,000. Jadi ROI dia 8,400 tambah 6,000 dapat RM 14,400 per dengan jumlah yang dia dah gunakan ni RM 300,000 darab dengan 100, so 4,8%. Okey, beliau menerima pulangan atas pelaburan dalam bentuk sewa dan faedah. So ni sewa, ini adalah faedah simpanan tetap. So kalau tengok kat sini pun kita dah tahu kan siapa yang lebih bijak kan. Kita tengok dari punya ROI dia, Puan Kogi adalah yang paling tinggi. Tapi kita tengoklah macam mana kecairan. Okey, masih ingat apa itu kecairan? Okey, kecairan tu adalah macam mana dia boleh mudah tak dia dapatkan duit. Okey, untuk yang ni sederhanalah. Sebab dia bergantung atas syarikat tu kan, dia ni. So kalau nak dapatkan duit dia perlu berurusan dengan syarikat tu. So simpanan, okey, simpanan biasalah kan, simpanan faedah untuk simpanan biasa ni boleh keluar pada bila masa saja kan. Okey, dan okey, ni pun sama juga simpanan mudah dijadikan tunai. Ada hartanah. Okey, hartanah dia akan ambil masa lah sedikit untuk dijual balik, tapi sekarang digunakan sebagai sewa, jadi dia masih bulan-bulan dia masih dapat duit lagi. Jadi siapa yang paling bijak kat sini? Baik, tak kok. Okey, yang paling bijak adalah Puan Kogi lah kan, dia sebab dia ni, dan dia punya ROI pun tinggi dan tahap kecairan dia pun agak tinggi. Okey, boleh ya? Okey, itu saja contoh dia kan, semudah saja. Dia hanya menggunakan pengetahuan sedia ada kamu yang sebelum kita dah belajar tentang ROI tu, dan dia mungkin ada kebat
disebabkan kamu perlu memberi pendapat ataupun justifikasi kamu. Okey, tengok. Okey, untuk kerja rumah kamu, untuk homework kamu, okey, ni uji diri 6 ada dalam buku teks kamu. Okey, kita tengok dulu. Saya terangkan sikit kan. Okey, pada tahun 2017 Encik Isa membeli sebuah kondominium dengan harga RM500,000. Beliau membayar 10% wang pendahuluan dan bakinya dibayar melalui pinjaman bank. Setelah menduduki rumah tersebut selama 15 tahun, Encik Isa mengambil keputusan untuk menjual rumah tersebut dengan harga RM800,000. Berikut ialah perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Okey, inilah dia punya perbelanjaan dia masa dia jual. So, dia perlukan duty stamp RM10,000, commission agent RM9,000. So, jumlah ansuran bulanan yang telah dibayar RM450,000. So, perbelanjaan RM20,000. Okey, ni so macam mana nak tahu nilai pulangan pelaburan? So, kamu kena tengok dia punya keuntungan dia. So, keuntungan dia, okey, dia hanya harga dijual. Okey, ni adalah harga dijual. So, kena tolak berapa yang ni. So, tolak dengan harga modal dan juga tolak dengan perbelanjaan. Jadi dapat jawapan tu, dapat dia punya keuntungan dia tu. So kamu bahagi dengan inilah. Kamu kena cari dengan kamu kena cari dia punya ROI. Mesti ingat ROI saya terangkan nak bahagi dengan apa. Okay, saya tak mau bagi tahu kat sini supaya nanti kamu cari kan, cari ROI dia. Okey, nombor 2, Puan Rokiah dan Puan Tan menamatkan perkhidmatan dengan menerima wang persaraan sebanyak RM400,000. Mereka ingin membuat pelaburan dengan menggunakan cara pelaburan yang berbeza. Jadual di bawah menunjukkan cara pelaburan yang digunakan oleh Puan Rokiah dan Puan Tan. Okey, Puan Rokiah, beliau membeli sebuah pangsa puri kuas sederhana yang berharga RM200,000 dan menyewakan pangsa puri tersebut dengan kadar sewa RM1,000 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, di mana Puan Tan pula, beliau menyimpan RM200,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank. Kadar faedah yang diperoleh adalah sebanyak 1% setahun dan baki RM200,000 disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Berikan penjelasan tahap risiko pelaburan bagi kedua-dua pelabur tersebut. Okey, masih ingat dia punya risiko dia? Okey, kalau tidak ingat, kamu boleh rujuk balik pada buku teks bahagian itulah. Bahagian dia ada satu jadual tu. Kalau kamu masih ingat, dia ada satu jadual tentang simpanan dan pelaburan. Kan dia ada simpanan tetap, amanah saham, hartanah. Kan, lepas tu bawahnya tu dia ada bagi tahu risiko dia. Okey, boleh tengok, boleh rujuk kat situ. So kamu kena tahulah apa dia. So Puan Rokiah ni dia buat, okey, yang pertama dia buat hartanah dan juga simpanan tetap. So kamu kena tengok apa risiko dia untuk dua-dua ni. Okey, untuk Puan Tan pula, dia menggunakan simpanan biasa dan juga simpanan tetap. Okey, tengok pula risiko dia macam mana. Okey, kamu cuba tengoklah dia punya tahap risiko dia. Okey, B, kira nilai pulangan pelaburan ROI bagi setiap pelabur. So itu dia. Okey, ni sebenarnya kalau yang B ni kamu hampir sama dengan ini kan. Dengan Puan Kogi dan juga Puan Leong. Okey, kaedah dia sama je macam ni. Nanti kamu cuba cari. Boleh ya? Okey, sampai di sini dahulu sesi kita pada kali ini. Okey, diharap kamu boleh selesaikanlah. Jadi saya tunjuk dah uji diri kamu tu. Nanti tolong buat. Okey, semoga kamu terus panggillah ramai kawan-kawan kamu untuk terus belajar. Kita dah tak lama dah. MPAP dijadualkan bulan 1. Sekarang dah bulan 8. Hampir bulan 9.
So ada 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 1. Lebih kurang 4 bulan tak termasuk cuti. Kan? Lepas tu cuti pula bulan 12 ni kamu pergi 3 bulan sahaja. Jadi saya takut kamu tak sempat nak buat revision balik. Sebab lepas ni saya nak cuba habiskan dan kita akan ulang kaji balik. Okay, semoga kita lebih bersemangat. Dan akhir kata daripada saya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Ra'd ayat 11. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.